Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Okey, saya harap boleh dengar dengan jelas. Okey, hari ni 25 Julai, hari Sabtu. Dah nak hampir pukul 3 petang. First, saya minta maaf dah lama tak ada buat video sebab tak ada masa, tak ada mood. Dan sebab kalau saya buat video pun dia macam benda berulang je sebenarnya. So hari ni saya akan ulang lagi benda yang sama supaya trader-trader yang tengok lebih faham lah. Dan saya akan cuba terangkan dengan sebaik mungkin. So kalau ada apa-apa macam biasa boleh tanya dekat komen semula. Okey. Macam biasa, saya akan terangkan dan sharing mengenai teknik TMT. Okey, ini akaun saya. Saya letak nama akaun pun Teknik Mudah Trade TMT. So, saya pakai broker Exim Trade. Broker yang saya guna ni akaun standard, leverage 1/3000. So ia agak membantu sedikit lah kalau kita modal yang tak berapa banyak, tapi at least sebaiknya start mungkin paling kurang 100 USD lah. Boleh nak lagi rendah daripada tu sebab broker ni pun boleh deposit serendah 1 USD. Tetapi sebaiknya kalau kita baru nak belajar, nak praktis, nak kawal kita punya diri, boleh je bermula dengan 100 USD paling kurang lah. Melainkan kita nak cuba grow daripada akaun kecil. Kalau nak grow daripada kecil pun at least paling kurang pada saya sebaiknya 30 USD lah. Bukan tak boleh kurang lagi, cuma risiko agak tinggi. Lagi-lagi kalau kita nak scalping kan. So, saya nak teruskan je lah. Okay. First, mesti akan ada yang tanya setting TMT. Kalau ikutkan setting TMT dah ada untuk dekat video-video yang sebelum ni. Saya harap yang mana yang tengok video ni rajinlah tengok video-video yang lama, sebab video-video yang lama pun dah banyak saya share cara nak entry, saya share macam mana saya entry, kenapa saya entry. So ada baiknya juga untuk kita tengok video-video yang lama tu. Boleh buat ulang kaji sikit. Adalah sharing-sharing. Mungkin saya terlepas kat video satu ni, saya explain kat video yang satu lagi. Sebab yalah, saya tak ada buat skrip ke apa. Saya just cakap spontan apa yang saya ingat nak terangkan. So nanti mudah untuk orang tanya apa-apa dan mudah lagi faham. Sebab tak adalah satu video tu semua letak info dalam tu. Nanti pening pula kan. Jadi untuk video ni saya cuba letak lah. Saya nak ingatkan teknik ni profitable, tetapi bukanlah perfect. Ada juga loss. InsyaAllah profit boleh mengatasi loss kalau kita betul-betul dah faham, dah praktis dan tak terlalu ikut emosi tamak kita lah. Sebab yalah, kita macam mana baik pun teknik tu, sesuatu teknik tu, kita tak tahu apa nak jadi kat market akan datang. Sebab kita buat kajian, kita analisa, kita entry berdasarkan analisa kita, tetapi kita tak tahu untuk orang kata pergerakan akan datang tu, kita tak tahu. Okay. So saya akan start dengan setting dia lah. Okay. Setting TMT kena masuk mengikut turutan dia. Sebab kalau tak masuk ikut turutan, setting tak menjadi. So, cara nak add setting,
untuk yang gunakan handphone, dan saya pun memang trade gunakan handphone sahaja. Okey. Kita pergi kat simbol ni. Ini simbol yang ini. Ini simbol untuk kita tambah indikator. Okey. So klik. Pilih MACD. Oh, sorry. Silap. Okey. Maaf simbol yang ini. Simbol yang bentuk F tu. Okey, so kita klik ni. Kita pilih untuk add. Klik simbol tambah ni. Tekan. So, kita akan pilih untuk MACD. Okay, saya tak nak tambah dah sebab saya dah ada dekat sini. Okay, so lepas pilih MACD, pilih pula moving average. Kita ada guna 2 moving average kat sini. Dan 3. Dan ada RSI. So, setting MACD. First kita masukkan MACD. Ini setting yang saya gunalah. Korang boleh tengok. Kalau background putih, boleh pakai, jadikan main dekat styles ni, main dia boleh letak putih juga. Sebab saya tak guna main ni, saya ambil line signal sahaja. Okay. So, selepas tu, lepas dah add MACD, buat step yang sama, add moving average. Untuk moving average yang first, ini setting dia. So, kita pakai method linear weight dengan apply to previous indicators data. Kadang-kadang, kalau baru first time nak kita add, previous indicator data ni tak ada dalam setting. Okay, yang bawah-bawah ni biasa tak ada dalam setting. Tak apa. Kalau tak ada dalam setting, masukkan dulu mana-mana yang ada. Nanti dah settle semua, tutup MT4, buka semula MT4, barulah tukar apply tu previous indicator data. Ini kalau tak ada, masa kita nak setting tu tak ada ni lah style ni. Okay. Moving average yang kedua, ini setting dia. Boleh tengok korang boleh pause lah video nanti kalau nak masukkan setting. So, dan saya guna RSI. RSI ni untuk dapatkan level sahaja. So, ni level yang saya letak lah. Okay. Dan ini moving average yang 14 ni, saya panggil MA lock. Dia punya method simple, apply to close. Okay, done untuk setting. Kalau rasa macam laju saya cakap ni, tak apa, nanti korang orang kata back sikit je. Pause je masa nak ambil setting tu. Okay, so kita dah dapat setting dia. Sekarang kedudukan graf. Kedudukan candle lah macam ni. Okay, ini yang bergerak-gerak ni, graf ni kan. So, saya akan cakap, selalu saya akan bagi tahu, nak cari entry, kita refer yang bawah ni sahaja. Okay, bawah ni untuk kita cari entry. Second window. Okay, kita refer second window. Cari entry. Okay, so bermaksud kita akan fokus kepada keadaan yang berlaku pada MA yang kita dah set tadi. Dekat situ kita punya signal untuk kita cari entry. Okay, sebelum nak cari entry, kita kena pastikan kita tarik graf ni sehingga hujung kanan, bukan di tengah, bukan di hujung kiri. Make sure ke hujung kanan. Nampak saya gerak-gerakkan graf ni, tarik sehingga ke hujung kanan. Okey, dah nampak kan? Nampak tak perbezaan dia? Perbezaan dia adalah pada keadaan MA tu, kedudukan MA. So, sebab saya dah pernah test, untuk entry yang lebih accurate, tak adalah
Bukan accurate tu bukan bermaksud perfect entry, bukan bermaksud memang tak tepat-tepat ngam-ngam. Tapi untuk lebih accurate, untuk mengurangkan false adalah kita tarik graf sehingga kedudukan hujung kanan. Nampak sehingga kedudukan hujung kanan. Okey. Bila dah tarik sehingga hujung kanan, kedua, tengok keadaan candle saya. Saya guna candle yang berbentuk saya guna candle yang tak nampak candle. Maksudnya tak nampak bentuk candle tu. Tapi saya tak guna line chart sebab saya akan zoom in juga nanti. Saya lebih selesa guna candlestick macam ni, bukan line chart. Cuma untuk cari entry, saya akan zoom out sehabisnya untuk tengok keadaan MA di second window. Okey. Jelas lah, saya harap jelas lah yang ni. Okey. Selepas tu, macam mana nak cari entry? Sebenarnya teknik ni senang je. Selalu orang akan pilih guna indikator, silang ni entry. Tapi kalau benda tu boleh dapat profit, apa salahnya? Setiap teknik ada kelebihan sendiri, ada baik buruk dia. Tak semua teknik perfect. Walaupun kita guna, orang kata teknik yang mahal ke, beribu-ribu ke, apa ke. Actually, indikator ni pun basic teknik je. Indikator tu sendiri maksudnya sebagai signal. Kalau kita bawa kereta pun, kita kena guna signal indikator dia untuk bagi tahu kita nak pergi mana. Okey. So, janganlah kita nak kecam orang yang pakai indi ke, orang yang trade net chart ke, tak ada masalah pun. Asalkan profit, alhamdulillah lah. Okey. Semua dah ada. Graf tarik ke hujung kanan, candle zoom out sehabis mungkin, then barulah kita akan cari entry. Okey, ada orang tanya dekat saya, macam mana nak cari entry? Kena tengok berapa TF. Kena satu TF sahaja, okey tak? Kalau nak trade dekat M5 saja boleh ke? M1 sahaja boleh ke? Boleh, tak ada masalah. Hampa nak trade TF mana pun tak apa. Okey. Tapi kena tahulah pergerakan tu tak adalah jauh sangat. Sebab indikator kadang-kadang lambat. Ini saya akui lah. Okey, yang kadang price dah jalan, indikator baru nak nampak. Okey, tapi tak ada masalah sebenarnya. Okey, kita pergi cara untuk entry. Senang je. Macam biasa. Okey. Kita ada MA1, MA5 dan MACD. Okey, dekat sini kita cari persilangan sahaja di kawasan level yang kita dah tanda buy lah, sell lah. Atau orang panggil oversell, overbought, overbuy. Okey. Oversell bila indi dah berada pada level dekat bawah ni, kita panggil oversell atau OS. Okey, ini OS. Okey. Untuk overbuy, ini kita panggil overbuy, OB. Ini bawah OS. Apa itu OB, apa itu OS? Kalau yang tak tahu lagi, saya sarankan boleh Google lah. Dekat Google, insya-Allah ada penerangan ringkas supaya kita lebih faham. Kalau nak saya cakap, OS bila price tu berada pada bahagian lantai lah, dia dah terlebih jual. Maksudnya dia dah turun banyak sangat. So OB, price berada bahagian shilling. Shilling ni lah yang kita dah tanda. Shilling lantai. So bila dah jatuh, benda bola
contoh dia bola, dia dah jatuh ke lantai, dia akan melantun ke atas. Kalau kat shilling, kita baling bola tu ke shilling, dia sentuh shilling, dia melantun balik ke bawah kan. So macam tu lah konsep paling senang untuk kita fahamkan lah. Okay, price yang dah turun ke lantai pasti akan naik. Price yang dah sampai ke shilling pasti akan cuba membuat penurunan. Melainkan memang betul-betul kita, dia kuat, dia akan tembus lah. Okay, sebab ni kita punya analisa sahaja. Okay, cara untuk entry, kita tengok silang je. MA1, MA5 bersilang, kita dah boleh start cari entry. Kalau nak tengok contoh yang lepas-lepas, kita boleh tengok dekat inilah kes sekarang. Masa dia berada pada sini, sewaktu graf price berada pada sini, kita dah nampak ni setup buy, ini setup buy. Okay, boleh tengok. Okay, ni kedudukan dia kan. Saya tarik crosshair nak tunjuk kedudukan dia. MA1 dah bersilang dengan MA5. So, kita dah boleh masuk buy. Tengok kat sini. So, dia buy. And bila price ada dekat kawasan sini, dia sell. Dia jatuh. Kita tengok persilangan sahaja. Bila dah sampai dekat level ni yang ada lah. Seorang akan tanya, nak tengok TF mana nak entry. Okay, katakan okay, sekarang ni kita nak scalping. Saya terangkan scalping saja. Kita nak scalping, kita entry TF kecil lah. Biasanya saya akan entry di M5 atau M15. Okay. Dan cara saya akan refer 2 TF. Okay. Contoh saya nak entry M5. Okay. Saya nampak setup, saya tak terus entry. Okay. Saya nampak okay. MA1 dah silang MA5 ni, dekat M5. Okay, so maksudnya saya dah nampak nak ada setup buy. Saya akan buka H1. Saya akan tengok keadaan MA ni dekat H1. Okay, saya nampak. Okay, H1 pun dah nampak ada setup buy. Tapi H1 kan, dia akan ambil masa. So, saya tengok bawah sikit pada H1. Dekat M30 pun ada setup buy. Kat mana? Sini. Ni dia dah cuba melakukan kenaikan berulang kali. Kita boleh nampak. Sekali naik, turun balik. Sekali naik, turun balik. Kemudian, dia naik lagi. Dia naik semula. Okay, so. Okay. Buy. Kita dah nampak buy makin kuat lah. So, kita tengok juga M15. Dia keadaan buy, dalam keadaan buy juga. Maksudnya, dia dalam keadaan menaik. Okay, so, masa saya tengok tu, di M5, keadaan betul-betul dah kena dekat kawasan lantai ni lah. Sama ada 15 atau level 15 atau level 10. So, saya dah boleh start entry. Biasanya sama ada kita masukkan lot kecil dahulu atau kita masukkan terus lot besar. Tapi saya biasanya layer. Saya akan letak lot kecil. Bila dia turun dalam 5 atau 10 pip, saya akan tambah lot lah sedikit. Atau saya akan letak lot yang sama je nilai. Saya dah setkan untuk entry ni, contohnya tak boleh lebih, total lot tak boleh lebih, katakan 10 sen. So, saya tak akan terus buka 10 sen. Atau kalau saya terus buka 10 sen, saya dah tak boleh layer. Betul? So, dekat sini kita kena set kita punya money management sendirilah. Atau, saya akan set, okay, saya masuk entry, saya punya margin level
tak boleh kurang daripada 2,000 atau tak boleh kurang daripada 1,500. So tu cara saya. Cara orang lain mungkin berbeza. So bab money management ni bergantung kepada leverage dan juga modal masing-masing. Sebab leverage untuk setiap broker pun tak sama. Contoh saya pakai akaun ni, leverage saya 1/3,000. So kalau tekan saya deposit RM1 contoh, tapi modal saya umpama saya trade umpama modal saya 3,000, itu 1/3,000. Ini boleh Google jugalah leverage ni. Okey, itu saja. So target, take profit dan stop loss. Okay, saya jujur lah, kalau saya cakap orang akan condemn. So, saya trade tak ada stop loss. Sama ada saya cut atau MC lah. Tapi biasanya saya akan cut. Kita tengok keadaan akaun kita lah. Orang kata keadaan trade tu, kalau rasa boleh profit, saya biar. Kalau rasa tak boleh, nampak dah ada perubahan pada MA, saya akan cut je. Saya tak ada stop loss, saya jujur. Tapi saya letak take profit. Take profit saya, kalau dekat H1 ada setup juga, baru nak jadi, baru membengkok, dekat M5 pun cantik, banyak TF ada setup, saya boleh target lebih pada 30 pips. Contoh saya akan set 30 pips minimum. Nak lebih, saya akan set pada 50 pips. Dan target pips ni, kita kena faham lah, kita trade M5 memang boleh pergi jauh. Kadang-kadang boleh pergi sampai 15 pips je. Saya set, contoh saya nak 40 pips, tetapi bila price dah melebihi sehingga 20 pips, saya akan letak BE, break even atau stop loss positif pada harga pips, 10 pips. So kat situ, kalau bila price dah turun balik, saya selamat, saya masih ada profit lah. Okay, tu saya punya cara lah sekarang ni. Dan pergerakan price pun, untuk kita letak pips, untuk setiap price berbeza lah. Kita kena tahulah price yang aktif, price yang boleh gerak jauh. Biasanya kalau yang boleh gerak jauh banyak kali dalam satu hari ni macam GBP, JPY. Paling agresif gold lah. Sekarang gold pun tak apa menentu, dan saya pun cuba elakkan daripada trade gold. Kalau ada pun betul-betul scalping sikit je. Sebab gold nak dapat 10 USD memang senang. So kalau nak tanya pair apa yang saya trade, okay, ni pair yang saya trade lah, yang saya set dekat handphone saya. Euro USD, Euro JPY, USD JPY, AUD USD, AUD JPY, GBP USD, GBP JPY, GBP AUD, USD CAD dengan gold. Okay, so ini yang saya trade. Untuk cara entry, macam saya terangkan tadi, saya dah bagi tahu. Untuk scalping boleh tengok H1 ke bawah. Saya biasanya entry M5. Tapi bukan bila ada setup terus masuk. Tak, saya akan filter dengan TF lain. Saya suka tengok multi TF. Kalau nak tengok sekadar M5 sahaja boleh, tak ada masalah. Cuma takut TF lain tu tak selari dengan dia lah. Okay. Atau kalau kita tengok M5, okay, contoh katakan tengok pair lain. Okay, sekarang kita tengok EJ. Okay, contoh macam ni lah. Dekat EJ sekarang kita nampak dah memasuki kawasan OB. Ini dah boleh nak masuk buy ni. Okay, kalau korang tengok macam ni, mesti terus rasa nak masuk buy kan. Tapi tak, sabar. Okay, saya gerakkan sikit.
sabar, tengok betul-betul dia punya kedudukan, keadaan MA dia masih mendongak ke atas dan belum ada tanda-tanda nak cross. Belum ada tanda-tanda nak cross macam ni. Dia masih mendongak dan dia punya MA pun tak betul-betul rapat sepenuhnya. Okey, dia rapat tapi tak ada tanda-tanda nak mencangkuk. Mencangkuk tu maksudnya nak cross lah. So, bila kita tengok macam ni, kita jangan terus entry. Buka TF sebelah dia, M15. Nampak tak keadaan M15? Jauh lagi ni. MA15 ni dekat TFM 15 ni tak sampai lagi dekat level OB. So, kita boleh relax. So, jangan entry lagi. Kalau boleh tunggu M15 ni masuk dekat level OB. Barulah kita cuba cari entry untuk sell. So, ni kalau betul-betul guna indikator lah. Ni salah satu cara untuk entry yang saya guna. Saya nampak dekat, saya nak entry, memang saya nak entry dekat M5. Memang kita nak entry dekat M5. Tetapi bukan nampak je MA tu dah sampai dekat level OB atau OS terus entry. Tak. Saya akan tengok TF yang sebelah dia. Kalau saya nak target jauh sikit, saya akan tengok daripada H1 sampai M5. So dekat situ bolehlah saya nak target lebih sikit. Take profit tu. Sebab saya nampak H1 pun ada setup yang kukuh. So mungkin boleh pergi sampai 40-50 pips. Barulah saya akan entry. Dan biar untuk dapatkan pips yang jauh lah. So kalau setakat saya refer M5 dengan M1, saya mungkin akan letak take profit 10 pips. Anggaran macam tu sahaja. Tapi insyaAllah kalau betul-betul follow setup, setakat 10 pips tu boleh dapat. Cuma kita nak entry tu kita kena sabar dan filter betul-betul lah. Dan tengok juga keadaan semasa. Saya trade technical. Tapi kita tak boleh juga lupa fundamental. Tengok juga news. Semua kita refer. So, orang kata boleh mengurangkan kita punya kerugian ataupun false signal. Saya rasa banyak dah ni saya cakap. Sebab penerangan dia benda yang sama je. Ini saya explain betul-betul sikit. Dan saya cuba fahamkan korang yang tengok video ni lah. Jujur saya cakap, saya trade memang guna teknik ni je. Dan add on pengalaman. Saya trade, saya kenal forex dah lama. Saya belajar melalui pembacaan, tanya-tanya orang, sama je. Video. So kita combine semua, kita cuba, kita praktis. Untung, rugi mesti ada. Adat lah. Bila kita rugi, kita nampak kat mana silap kita. Bila kita untung, kita nampak dekat mana setup yang sesuai, yang baik. So, next kita tahu, okay, macam ni keadaan dia nak jadi macam mana. So, jangan tengok signal tu je. Dalam setiap pergerakan bentuk MA yang jadi, bentuk graf, pergerakan graf yang jadi, semua tu ada, orang kata, ada manfaat lah untuk kita. Ada ilmu untuk kita. So kita je, kita kena pandai-pandai sendiri tengok dan fahamkan. Lagi lama kita trade, insyaAllah lagi banyak kita tak tahu sebenarnya. So, dan itu akan buka mata kita lah. Sebab kita akan sentiasa belajar ilmu baru. Jadi apa-apa pun kena praktis dan buat. Kalau kita tak buat sendiri, kita tak faham, kita tak tahu. So, saya rasa cukup setakat ni. Kalau ada apa-apa yang tak faham, boleh tanya. Dan saya akan cuba reply dekat komen lah. Saya pun tak bagus sangat. Saya pun masih belajar lagi. So, sama-samalah kita belajar. Sekian.
Jangan lupa subscribe, like and share channel saya. Kalau boleh janganlah skip iklan. Terima kasih. Assalamualaikum. Happy trading.